Dan mohon anugerah Tuhan yang terus memampukan kita sebagai ayah atau papa di dalam keluarga untuk memimpin keluarga kita di dalam Kristus. 我们求上帝的恩典来祝福每一个父亲，能够带领他们的家庭。 Terkadang kita sebagai seorang papa sulit untuk menyatakan cinta ya. 有时候我们成为父亲，我们很难表达出我们的爱。 Ada kalanya begitu keras, tegas di dalam keluarga. 有时候我们好像比较严肃的性格一样， Tetapi jadilah papa yang selalu dapat memberikan diri bagi keluarga. 但是我们要成为一位能够为我们家庭付出的父亲， Seperti jangkar bagi keluarga kita. 就是我们能够带领我们的家庭。 Mari kita membuka firman Tuhan, kita akan belajar dari Yakub, Kejadian pasal 32. 今天我们要从雅各来学习，就是从创世纪32章。 Kita tidak membaca bagian firman Tuhan ini semuanya, 我们不是全部读， hanya dibacakan dalam bahasa Indonesia. 我们单单用印尼语来读。 Mari kita langsung melihat ayat 25 sampai ayat 30. 我们注意25到30节， Kemudian pasal 33 ayat 4. 33、4节。 Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memikul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Kemudian pasal 33 ayat 3 dan 4. Ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Tuhan berkati firman yang kami baca ini menjadi satu pelajaran dalam hidup kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan. Pakailah kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Kami berdoa memohon demi nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita sepakat bahwa tidak ada keluarga yang sempurna di dalam dunia ini. 我们一定同意，在这个世界上没有完美的家庭， Ketidaksempurnaan keluarga inilah seringkali menghadirkan masalah-masalah. 就是没有完美的家庭，就是发生了冲突， Ada konflik, 有冲突， ada pergumulan yang tidak mudah. 有不容易的挣扎， Seringkali itu hal yang sepele, 这常常是小事， kemudian berkembang menjadi hal yang sangat serius. 发展到变大事。 Soal masakan, kurang garam, kurang asin, kurang manis itu bisa jadi masalah juga. 说到我们煮的菜不够咸、不够甜，这也能够成为 Soal 问题。 penyapu taruh di mana bisa jadi masalah. 扫把要放到哪里也会 Lagi 成为 soal 问 chat 题， WA dan sebagainya. 也通过信息， Kita melihat kehadiran keluarga yang tidak sempurna ini di tengah keberdosaan manusia terekam jelas di dalam Alkitab. 我们看在人类犯罪的情况之下，这个家不完美的家庭也被记录得很清楚在圣经里面。 Ada keluarga Adam dan Hawa, di mana keluarga ini ada keluarga pertama. Kita lihat ketika mereka jatuh dan dosa sudah diwarnai dengan konflik. 有亚当和夏娃的家庭，当他们堕落犯罪的时候，当时就发生了冲突。 Demikian juga diteruskan Kain dan Habel juga konflik sampai membunuh. 该隐和这个亚伯也一样，他们也互相谋杀。 Demikian juga seterusnya kita melihat Abraham dan Lot juga terlibat konflik. 当时亚伯拉罕跟洛德也一样， Dan kita juga melihat keluarga Ishak dan Yakub juga konflik. 以撒和雅各的家庭也有发生冲突。 Demikianlah gambaran keluarga yang berdosa tidak lepas daripada pergumulan dan konflik. 这就是我们所面对现在犯罪的家庭里面， Kita tidak bisa melarikan diri dari konflik keluarga. 我们不能逃避家庭的问题， Akan tetapi bagaimana konflik tidak harus berujung pada kehancuran.
但是我们可以看，我们要怎样面对这些冲突，不让这些冲突变成分裂， Itu yang perlu kita ketahui. 这就是我们必须知道的。 Bahwa konflik-konflik itu haruslah ditangani dengan baik. 所发生的冲突，我们必须好好的解决， Sehingga kita beroleh pemulihan di dalam keluarga. 让我们的家庭能够恢复。 Konflik seharusnya tidak menghancurkan keluarga. 冲突应该不是要这个毁灭家庭， Tetapi diri kita lah yang menghancurkan keluarga. 但是通常我们自己来破坏我们的家庭， Karena kekerasan hati kita 因为我们的心太刚硬了， yang menghancurkan keluarga itu sendiri. 破碎了我们的家庭。 Permasalahan utamanya adalah kita sendiri 最主要的问题就在于我们， yang tidak lentur dibentuk masalah dan perbedaan yang ada. 我们就不愿意被这些问题塑造。 Mari kita belajar dari Yakub. 我们要从雅各学习， Yakub adalah seorang yang punya hati yang keras, 雅各是一个心硬的人， tetapi punya hati yang lentur untuk dibentuk. 但是他有一个能塑造的心。 Kita melihat kisah pergulatan Yakub dengan Allah. 我们看雅各和上帝摔跤的事， Ini adalah satu kisah yang menarik sekaligus membingungkan. 这非常有意思的一个故事，但是也常常让我们搞糊涂了。 Menarik karena apa? 为什么我说有意思 Karena 呢？ Yakub dikenal sejak kandungan sebagai pemegang tumit, namanya Yakub pemegang tumit, itu sudah bergulat dengan Esau 因为雅 kakaknya. 各在他母亲的腹内，他已经与他的哥哥在里面握住、抓住他的哥哥的脚跟， Sampai pada pergulatan dengan Allah. 直到他跟上帝摔跤。 Jadi dari kandungan sudah bergulat sampai kita melihat satu kisah dia bergulat dengan Allah. 从他母亲的腹内，直到他与上帝摔跤。 Membingungkan karena apa? 为什么我说我 Kalau- 们被这个故事搞糊涂？ Kalau kita baca dalam narasi ini seolah-olah Yakub yang menang di dalam pergulatan tersebut. 我们觉得有意，因为我们以为雅各得胜了。 Saudara, inilah kita bisa melihat bahwa ada satu catatan perjalanan hidup Yakub. 这我们可以看到雅各生活的记录， Perjalanan hidup yang berputar sekitar dengan masalah, pergumulan, dan konflik. 他的生活就在这些冲突里面转来转去。 Khususnya kita melihat konflik dirinya dengan Esau. 特别我们看他和他以扫， Satu kisah yang sangat terkenal dalam Alkitab. 这个故事非常有名。 Bahwa Esau sangat dendam terhadap Yakub. 他对雅各的仇恨何等的大。 Sekalipun Yakub dinubuatkan menerima hak kesulungan, 虽然雅各被预言他得到这个长者的名分， tetapi Yakub memakai caranya sendiri, 但 saudara. 是雅各却用了他自己的方 Dia 法， coba mau menyaingi dan mengambil kedudukan kakaknya Esau. 他要去拿他哥哥的地位。 Kita melihat dengan licin dan liciknya Yakub berusaha mendapatkan hak kesulungan itu. 他就是以狡猾的这个方法去抢他的哥哥的长者名分， Tidak sulit, saudara, hanya dengan satu sup kacang merah, Justru satu hal- mangkok sup kacang merah. 很容易做到的一件事，与一碗这个红豆汤来换。 Esau sangat mengingininya, kemudian Esau memandang rendah hak kesulungan seperti yang dikatakan Alkitab. 以扫很要那碗汤，然后他就看清了他的长者的名分。 Peristiwa lain kita bisa melihat Yakub dan Ribka. 另一位故事，我们可以看雅各和这个利百加， Dia bersama dengan mamanya bersepakat jahat untuk mengelabui Ishak papanya. 他和他妈妈同谋了要欺骗他的父亲， Untuk memperoleh berkat daripada Ishak. 为了能够得到他父亲的祝福， Yakub berpura-pura menjadi Esau. 雅各就扮装为以扫， Disitulah dendam Esau yang sangat dalam kepada Yakub. 就从那一刻开始，以扫对这个雅各 Akhirnya 有恨。 Yakub kita tahu dia melarikan diri dari Esau. 后来雅各逃走了， Dari dalam pelariannya pun dia terlibat konflik lagi. 在他逃走的行程之路，他也面对了很多的问题， Konflik dengan siapa? Yaitu dengan mertua dan saudara-saudara iparnya. 就是与他的岳父和他岳父的家人， Dia terlibat konflik mertua dan menantu di situ. 就是岳父与这个女婿的问题。 Memang terlihat Yakub cukup sabar untuk mendapatkan Rahel, 我们可以 istrinya. 看到雅各其实很有耐心的，能够得到这个拉结。 Walaupun dia harus 14 tahun bekerja bagi Laban untuk memperoleh Rahel, istri yang dicintainya. 虽然他必须跟拉班做14年的工， Tentu Yakub tidak membiarkan perlakuan mertuanya begitu saja.
雅各不让他岳父这样对待他， Dia membawa harta yang banyak dengan cara yang lihai sehingga dia dikejar oleh Laban mertuanya. 他带着很多的这个财产逃走了，使得他被拉班追。 Disinilah kita melihat Bapak Saudara, 在这里我们可以看到 bagaimana Yakub dalam kondisi yang berat dan tertekan. 雅各的情况不容易，压力也特别大。 Satu sisi dia harus menghadapi pengejaran mertuanya. 另一方面，他被拉班追了， Dia melarikan diri. 他逃走了。 Satu sisi dia harus kembali kepada Ishak, tetapi sebelumnya harus menemui Esau terlebih dahulu. 他另一方面，他也要去见他父亲以撒，然后必须先见他哥哥以扫。 Sekali lagi Saudara, pasal 32 ayat 1 sampai 21. 在圣经里面， Kita melihat Yakub terlihat tidak habis akal. 31节那边告诉我们，好像雅各他的这个出路很多， Dia punya strategi. 他有策略， Dia berusaha menyuap Esau 他要劝这个以扫， supaya amarahnya reda. 让他的气能够消。 Dia menempatkan istri dan anak-anaknya di depan. 他让他妻子和孩子排到前面， Dia mungkin berpikir supaya Esau mempunyai belas kasih melihat anak istri daripada Yakub di 他 depan. 可能想让他以扫看到他妻子孩子，他就动了心。 Yakub di mana? 雅各在哪里呢？ Dia paling belakang, Saudara. 他站到最后面， Saudara, ini adalah satu figur ayah yang kurang baik ya. 这就是一位不好父亲的一个态度， Suruh anak istri di depan menghadapi musuh. 叫妻子和孩子在前面面对敌人， Dia di belakang. 他在后面。 Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， kita melihat Yakub adalah seorang pejuang sejati. 我们看雅各也是个真正的战士， Dia terlahir dan terbentuk dari konflik demi konflik di seputar kehidupannya. 在他的生活里面转转都是冲突。 Dan dia juga terlahir dari keluarga yang punya warisan dengan masalah dan konflik. 他也出生在一个很多冲突的一个家庭。 Kalau kita bisa mereview kembali keluarga Yakub, mereka terlibat dari perebutan harta. 如果我们可以看雅各家庭，他们就这样的抢这个财产， Pilih kasih orang tua terhadap anak. 父母对孩子偏心。 Kita lihat ya, Ishak pilih kasih kepada Esau, Rahel kepada Yakub. 我们看以撒就比较疼爱以扫，然后拉结比较疼爱雅各， Penuh dengan persaingan, 他们就这样的 saling menipu dan memberontak. 互相欺骗， Dendam, sakit hati ada dalam keluarga itu. 有记恨，有痛苦，有在这个家庭里面。 Saudara, bukankah ini memperlihatkan keluarga kita juga? 这不是表达出我们 Inilah 的家 gambaran 庭吗？ keluarga kita yang penuh dengan masalah dan konflik. 这不是也表达出显出我们的家庭的情况吗？ Namun satu hal yang kita perhatikan di sini, Saudara, 但是我们要注意的一件事就是， bahwa apa yang Allah lakukan bagi keluarga Yakub, 上帝对雅各家庭怎么做， bahkan pada diri Yakub sendiri, 特别是对雅各自己做。 bahwa Allah tidak pernah tinggalkan keluarga yang demikian. 上帝没有离开过这个家庭， Kita melihat Allah memulihkan dengan kasih-Nya yang besar. 上帝与他何等伟大的爱来恢复这个家庭， Demikian pula dengan kita hari ini, Saudara. 也包括我们。 Allah tidak pernah tinggalkan kita. 上帝没有离开过我们， Allah rindu memulihkan keluarga kita. 上帝何等的盼望让我们的家庭能够恢复， Khususnya kita sebagai pemimpin keluarga, sebagai suami atau papa pada hari ini. 特别是我们成为父亲的。 Kadang kita merasa menyerah dengan keadaan keluarga kita, bukan? 有时候我们看我们的家庭情况，我们觉得我们走投无路 Yang 了， penuh dengan masalah dan konflik 充满的冲突问题， yang tidak ada habis-habisnya. 好像解决不完的， Kita mulai menyerah di hadapan Tuhan. 我们开始放弃。 Tapi kita melihat ketika keluarga Yakub. 但是我们要看雅各的家， Keluarga Yakub juga penuh dengan banyak masalah dan konflik. 雅各的家庭也充满了冲突和问题。 Kita dapati Allah tidak pernah tinggalkan dia. 但是我们发现上帝没有离开过他。 Karena apapun dan bagaimanapun keadaan Yakub serta keluarganya, 雅各的情况怎样或者怎么样， kita perhatikan. 我们可以看， Walaupun Yakub tidak pernah mencari Allah, 虽然雅各没有找过上帝， justru Allah lah yang mencari Yakub. 上帝亲自去寻找他， Saudara, inilah kasih karunia Allah. 这就是上帝的恩赐。 Yakub dengan penuh banyak masalah dia tidak pernah mencari Allah.
上帝的怜悯，他没有找过上帝。 Keluarganya banyak masalah, dia tidak pernah mencari Allah. 雅各的家有很多问题，他没有找过上帝。 Tetapi Alkitab memperlihatkan kepada kita Allah lah yang mencari Yakub. 但是圣经告诉我们，是上帝去找雅各。 Demikianlah dengan kita, saudara. 同样跟我们一样， Terkadang kita melupakan Allah dalam segala pergumulan dan masalah keluarga kita. 有时候我们在面对我们家庭里面的问题，我们忘记了上 Tapi 帝。 ingatlah ada Allah yang datang mencari kita. 但是我们要记住，有来寻找我们的上帝。 Saudara, Allah mencari Yakub bukan hanya di pasal 32. 上帝来找雅各，不单单记在32章， Di pasal 28 dituliskan bahwa Allah bertemu dengan Yakub di Betel. 在28节也在那边记载，上帝去波特利找雅各。 Tapi saat itu kita bisa melihat Yakub belum sepenuhnya mengenal Allah. 当时我们可以看到雅各不是完全的认识了上帝， Sehingga di ayat 30 di pasal 32 kita diperlihatkan Yakub masih memakai caranya sendiri. 使得我们看在32章，雅各用他自己的方法， Yakub masih didominasi oleh kekerasan hatinya. 就是他心刚硬。 Pasal 32 kita temukan 32章我们发 bahwa 现， Allah menjumpai Yakub di Peniel. 上帝在皮努伊勒去找雅各。 Peniel itu artinya wajah Allah. 皮努伊勒的意思就是说上帝的脸， Dimulai dengan satu pergulatan yang sengit sampai fajar. 就是在一个摔跤发生，直到黎明。 Saudara, sekali lagi kita diperlihatkan karakter Yakub ini. 这次我们可以看到雅各的性格， Yakub punya karakter yang keras, mental yang keras, pejuang sejati. 雅各的性格特别的刚硬，他是一位战士， Dia tidak mudah menyerah. 他不容易放弃。 Kita melihat Alkitab mencatatkan Allah sengaja menjumpai Yakub di Sungai Yabok. 我们可以看到上帝去找雅各在亚伯河。 Ada permainan kata. Yabok dalam bahasa Ibrani adalah artinya sedang bergulat. 亚伯的意思在希腊文意思就是说正在摔跤。 Yakub seperti saya katakan tadi, dia juga dikenal sebagai seorang penggulat. 我们可以看雅各是一个战士， Dia menghabiskan hidupnya dengan bergulat. 他一生就与这个焦虑来过， Dia bergulat dengan Esau. 他与以扫 Dia 焦虑， bergulat dengan Laban. 跟拉班焦虑， Dia bergulat dengan keras dengan kehidupan yang dijalaninya. 跟他所面对的生活，他努力拼命的去焦 Dan 虑。 Yakub selalu menang. 雅各得胜， Kali ini pergulatannya adalah dengan sosok yang dia tidak tahu. 这一次他跟一位他不认识的人来摔跤， Kita lihat pergulatannya ini terjadi berjam-jam, saudara. 这发生在很长的时间， Alkitab katakan sampai fajar hampir menyingsing. 直到黎明。 Saya kira tidak ada pertandingan kayak gini ya, kecuali di film-film ya. 其实我们可以看，没有任何一个比赛会这样长的。 Pertarungan tinju aja satu ronde itu baru 3 menit. 我们可以看，如果拳击比赛一回合大概3分钟， 12 ronde. 12回合， Ya itu pun yang bertahan. Kalau tidak KO di ronde kedua, ronde ketiga. 那个能够坚持的，不能够坚持在第3或者第2回合已经输了。 Tetapi Yakub ini bergulat dengan seseorang yang tidak tahu sampai fajar menyingsing. 但是雅各与他不认识的人来摔跤，直到黎明。 Kita tahu dalam Alkitab menjelaskan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa Yakub bukan Yakub bergulat dengan Allah. 我们知道圣经告诉我们，雅各其实是跟上帝摔跤。 Mengapa Allah tidak langsung membunuh Yakub? 为什么上帝不直接杀雅各呢？ Yakub pasti kalah. 雅各一定输的。 Kok seolah-olah dalam narasi Alkitab memperlihatkan Yakub yang menang dalam pergulatan itu. 为什么我们看好像是雅各胜过这个战场？ Saudara, tentu ini bukanlah kemenangan Yakub. 我们可以看，这不是雅各得胜。 Waktu kita melihat ayat 25, saudara. 我们看25节， Di situ LAI mengatakan orang itu memukul 在那边记载着那位人摸了 sendi pangkal paha Yakub. 摸了这个他的大腿窝一把。 Tetapi dalam terjemahan literalnya atau dalam bahasa Ibrani sebenarnya itu bukan memukul tetapi hanya menyentuh. 在希伯来文跟中文一样，他用的词是摸的意思。 Setelah bergulat sepanjang malam, ya Allah melihat Yakub tidak mau menyerah. 上帝看摔跤了很长时间，雅各不要认输， Jadi Allah menggunakan sebagian kecil kekuatannya yang sebenarnya dengan menyentuh saja. 那么上帝就用他的力量小小的一部分，就摸了一下 Dia 他的 menjadi pincang. 大腿窝，他的脚就伤了、扭了 Saudara, jikalau Yakub tahu itu Allah, tentulah
dia tidak akan menang. 如果雅各知道这位是上帝，他一定不能胜过的。 Jelas pertarungan itu bukan kemenangan Yakub. 这场摔跤不是雅各 Siapakah manusia 胜 yang dapat 过。 melawan Allah? 我们人类是谁？哪里能够来胜过上帝？ Allah yang mengalah. Sang- Dan tanda petik yang mengalah. 上帝就让步了， Dia membatasi dirinya untuk Yakub. 他就限他自己为了雅各 Ini Yakub orang yang ngeyel, yang keras hati. 这个心硬的雅各， Tapi Allah justru di situ memproses dan membentuk Yakub 但是在那边上帝要告诉他，要教他， untuk lebih mengenalnya. 让他能够更认识上帝。 Yakub pasti kalah melawan Allah. 雅各来面对上帝一定是输的。 Kita melihat pada akhirnya Yakub sadar dirinya telah kalah. 最后雅各知道他自己认输了， Karena dia bergulat dengan pribadi Allah. 因为他是跟上帝摔跤， Bukan sosok manusia biasa. 不是平凡的人 Sehingga 类。 dia memegangnya. 他握住他， Dia tidak mengizinkan dia pergi sebelum memberkatinya. 他不让那位人离开他，除了他先祝福他 Dan。dikatakan dia telah melihat Allah tetapi tidak mati. 在清新记载着雅各看了上帝，但是他的命还保住。 Saudara terkasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Pada akhirnya 最后 peristiwa ini sungguh mengubahkan Yakub. 这一件事改变了雅各。 Kalau kita melihat, memang di sini tidak diperlihatkan, tetapi Nabi Hosea menuliskannya itu. 但是在这里我们不能看得清楚，何西亚先知 Bahwa 他有 di 记载， dalam perkataan Nabi Hosea pasal 12 ayat 5. 在何西亚书12章第5节， Dikatakan bahwa Yakub menyadari kelemahannya. 雅各小于他的软弱， Dia menangis dan memohon belas kasihan. 他就求上帝的怜悯。 Saudara, Hosea juga mencatatkan Yakub sungguh-sungguh kembali kepada Allah sepenuhnya. 何西亚也记载的，雅各回到上帝， Dia belajar menantikan Allah dalam hidupnya. 他学习在他生命里面等待 Dan 上帝， tidak lagi menentukan semua dengan usahanya sendiri. 他不以他自己的能力本事来确定所有的事。 Kemudian kalau kita lihat ayat 30, saudara. 我们看30节， Ketika kata peniel itu, 当这个词披怒以乐， itulah kasih karunia Allah. 这就是上帝的怜悯。 Dia melihat Allah tapi tidak mengalami kematian. 他看到了上帝，但是他命能够保得全。 Kemudian kita melihat dia tidak ingin ditinggalkan sendirian tanpa berkat Tuhan. 他也是不要让上帝离开他，除非上帝先祝福 Dia 他。 memohon berkat daripada 他 Tuhan. 求上帝祝福他， Kepincangannya menjadi bukti tentang kelemahannya. 他脚扭了，表示他的软弱， Tapi sekaligus tentang kemenangannya. 但是也证明了他能够胜过， Kemenangan yang mau diubahkan. 就是要被改变的。 Artinya apa? Ada kelenturan hati untuk diproses dan dibentuk. 说到他有一个谦卑的心，让上帝塑造他。 Allah memberikan identitas baru. Yakub dikenal sebagai Israel. 上帝给雅各一个新的身份，就是以色列。 Israel yang berarti Allah yang bertarung. 以色列意思就是说，上帝为我们奋斗。 Dan kita tahu melalui ke-12 suku Israel lah lahir Yesus Kristus. 我们可以看到，接着以色列的12个族里面有弥赛亚的血统。 Saudara, seolah-olah Yakub itu kuat. 我们看好像雅各很强壮， Justru dia lemah dan kalah. 但是我们可以圣经告诉我们他软 Dalam 弱输 keadaan 了。 itu dia memeluk Allah. 在这样的情况，他握住上帝。 Pergulatan itu mengajarkannya untuk tidak lagi mengandalkan diri sendiri. 这场摔跤教导他不要再靠着他自己的能力。 Sentuhan Allah lah yang mengubah ketergantungan diri Yakub kepada dirinya. 上帝来摸他，跟他接触，改变了他的心， Menjadi iman kepada Allah. 成为对上帝的信心。 Saudara, kita melihat 我们看到 Yakub ketika tidak berdaya. 雅各在无能为力的时候， Dia kalah. 他输了， Dia berpegang teguh kepada Allah. 但是他靠着上帝。 Perhatikan saudara. 我们要注意， Sejak peristiwa itu, 自从这件事发生后， bagaimana sikap dia menghadapi Esau? 雅各用怎样的态度来面对以 Pasal 扫？ 33 ayat 3 mengatakan, 33章3节， dulunya dia yang paling belakang. 以前他站到最后面， Sekarang dia tampil paling depan 现在他站到在前头， untuk menghadapi Esau, 来面对以 untuk 扫， menghadapi konfliknya, 来面对他 untuk 的 menyelesaikan konfliknya, 冲突，来解决他的 untuk 冲突， memulihkan konfliknya. 来恢复他的冲突。 Saudara,
Kita bisa melihat di sini, 我们可以看到 perubahan itu terjadi. 这个改变发生。 Sebelumnya dia mengandalkan dirinya sendiri. 之前他靠着他能力， Dia berjuang keras dengan tangan dan upayanya sendiri. 他以他的手能力来拼命。 Tapi perjumpaan itu 但是自从他见到上帝， telah melenturkan hatinya, 谦卑了他的心， telah melenturkan kekerasan hatinya, 让他的刚硬的心变成 dan 温暖 hidupnya 温柔 dia 了。 serahkan penuh kepada 他 Allah. 把他生命完全的交托给上 Saudara, 帝。 kita lihat Yakub begitu percaya kepada Allah. 我们可以看到雅各何等的信上帝， Walaupun apapun yang terjadi ketika dia menghadapi Esau. 无论他面对以扫会发生什么事， Dia berdiri di depan menghadapi Esau. 他站在前头面对以 Karena dia 扫， sudah mengenal Allah dan percaya kepada Allah. 因为他已经认识了上帝，相信了上帝。 Saudara, inilah perjumpaan Yakub dengan Allah di Peniel. 这就是雅各在毗尼勒那边 Sebuah 见到耶稣， perjumpaan yang mengubahkan hidup dan melenturkan hatinya. 他见到了上帝，改变了他的生命和心。 Apa yang kita dapat pelajari, saudara? 我们可以学到的是什么？ Permasalahan dan konflik keluarga 我们在家庭的问题冲 tidak 突， boleh menghancurkan keluarga kita. 不能让我们的家庭破碎。 Bukan hanya keluarga kita, tapi kita sendiri. 不单单我们的家庭，也包括我们自 Kita 己。 lihat Yakub penuh dengan konflik. 我们看雅各，他充满的问题和冲突， Apakah tujuan akhirnya menuju kehancuran? 他是否后来导致他失去了呢？他 Tidak 痛苦了 demikian, 呢？ saudara. 不是这样， Ada penyertaan Tuhan konflik demi konflik yang memulihkan dia. 在他所面对的问题当中，他能够见到上帝。 Demikian juga dengan apa yang kita alami hari ini. 同样，我们所面对的也一样， Konflik bukan menghancurkan kita, 冲突不让打败了我们， tetapi diri kita sendirilah yang menghancurkan kita. 但是其实我们自己让我们自己破碎。 Kita belajar untuk melenturkan hati kita. 我们要学习来谦卑我们的心， Kelenturan hati untuk mengampuni. 来谦卑心去饶恕别人。 Ayat 4 dikatakan Esau dan Yakub berpelukan. 在那边记载以扫和雅 Mereka 各， begitu menangisi dengan apa yang telah terjadi dalam hidup mereka. 他们抱住彼此。 Baik saudara, Esau itu sangat benci kepada Yakub. 以扫特别的恨雅各， Tapi ketika dia melihat Yakub 但是当他看到了雅各， dan Yakub berani untuk membereskan masalahnya 雅各能够勇敢的解决他的问题， karena sudah punya hati yang diubahkan. 因为有一个改变的心了， Mereka mengampuni, saling mengampuni. 他们彼此饶恕。 Saudara, hari ini betapa banyak masalah tidak terselesaikan karena apa? Karena belum bisa mengampuni. 今天有很多的事不能解决，无法解决，因为我们不要去饶恕， Lenturkanlah hatimu untuk mengampuni. 我们要谦卑我们的心去饶恕别 Kita juga 人。 belajar kelenturan hati untuk mengakui kelemahan diri. 我们也有谦卑的心，承认我们的软弱。 Yakub tidak akan pernah diubahkan kalau dia tidak mengakui kekalahannya. 雅各不能被改变，如果他不认输， Selama ini dia menang terus. 他不承认他自己认输，这一下来我们看他一直得胜得胜， Tetapi Tuhan mengubahkannya. 但是上帝改变了他。 Engkau telah kalah. 你已经输了， Dari kekalahan itu engkau memperoleh kemenangan. 从这个输你得胜过很多 Karena 事， apa? 因为什么？ Karena engkau mau diubahkan. 因为你要被改变， Ada kelenturan hati untuk mengakui kelemahan diri. 你有一个谦卑的心，承认你的软弱。 Saudara, kita banyak mengalami masalah. 我们面对很多问题， Mungkin karena kita tidak pernah mau mengakui kelemahan diri kita. 也许是因为我们不要承认我们的软弱， Kita terus bertahan, saya yang benar, saya yang benar. 我们不但的坚持是我对的，我对的， Dia yang salah, dia yang salah. 错是在于他。 Saudara, kita belajar hal ini. 我们来学这件事， Kelenturan hati untuk bersandar kepada Allah. 我们有一个谦卑的心，要靠着上帝。 Terlalu banyak kita mengandalkan diri kita sendiri. 我们来靠我们的能力， Kita kayaknya seperti pejuang sejati. 我们好像是真正的战士一样。 Yakub demikian, 雅各是这样， tetapi kita melihat dia mengandalkan Allah. 但是后来我们可以看到， Dia bersandar kepada Allah. 他依靠上帝， Yakub memohon berkat pada Tuhan. 雅各求上帝的祝福。 Kemudian kita melihat kelenturan diri untuk menyadari di atas semuanya itu ada kasih karunia Allah. 我们也必须以谦卑的心来承认，在所有的一切有上帝的怜悯。 Yakub begitu bersyukur kepada Tuhan. 雅各是何等的感谢 Dia 上帝 sudah，melihat wajah Allah. 他看了上帝的脸， Firman Tuhan mengatakan, tapi nyawanya tertolong. 但是他的性命仍然能够保住。
Mari kita juga terus lentur diri untuk menyadari semua itu perlu kasih karunia Allah. 我们要不断的谦卑我们自己，让我们自己领悟，所有都是上帝的 Dalam 怜悯。 kehidupan kejayaan kita kah? 在我们生活最好的时候， Dalam keterpurukan hidup kita kah? 生活最堕落的时刻， Sadarilah semua itu adalah kasih karunia Allah bagi 我 kita. 们必须来承认所有都 Kita 是上帝 butuh 的 kasih 怜悯。 karunia Allah itu 我们需要上帝的怜 untuk 悯， melewati segala problema kehidupan kita. 来走过我们人生的道路。 Dan kita bisa melihat 我们可以看到， bahwa kelenturan hati kita harus kita taruh di hadapan Kristus. 我们以谦卑的心，我们交托给上帝， Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. 交托给基督，他已经为我们而舍和 Kita melihat 复活。 Tuhan Yesus itu dengan lemah lembut 我们看耶稣以温柔的心 menyambut kita. 来接受我们 Dia，mengasihi segala kelemahan kita. 他爱我们的软弱， Yang kita tahu dia mati di kayu salib bagi kita. 因为我们知道他为我们在十字架上而死。 Timothy Keller 提摩太Keller 曾经这 dia 样说， mengatakan Yakub bertahan mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan berkat bagi dirinya. 雅各坚持保住他性命，为了为他自己得到祝福。 Tetapi Yesus bertahan dengan mengorbankan nyawanya untuk mendapatkan berkat bagi kita. 但是上帝坚持牺牲他自己，为了我们能够得到祝 Saudara, 福。 inilah caranya Tuhan Yesus mengubahkan hati kita. 这就是上帝来改变我们的心的方法。 Kita keras, egois, ngeyel, 我们刚硬自私， dan seringkali tidak mau bertobat. 我们不要改变自己，不要悔 Tetapi 改。 Tuhan Yesus mati bagi dosa kita dan kelemahan kita. 但是耶稣基督为我们的罪而死， Supaya kita diselamatkan dan diubahkan hidup kita. 让我们能够得到救恩，被改变。 Saudara, sudahkah kita mengundang Kristus hadir dalam hati kita? 我们是否已经邀请耶稣来到我们的心里呢？ Supaya hati kita dibalut oleh kasih Kristus yang lemah lembut itu. 让我们的心有上帝温柔的爱来塑造， Melenturkan hati kita terhadap segala konflik masalah yang ada dalam keluarga kita. 在我们所面对的所有的冲突，我们可以以谦卑的心来 Di 面对。 hari Papa ini, saudara. 在这父亲节， Sebagai sosok suami atau papa. 成为一位丈夫和父 Pada 亲， umumnya kita ini dikenal tegas, tegar, dan keras. 我们常常孩子认识我们是比较严肃的人，性格比较 Kita tidak 刚硬 ingin terlihat lemah. 我们不要被他们看我们软弱。 Saudara, di tengah sosok yang demikian, 在这样的情况， mari balut hatimu. 我们要以 Balut hatimu dengan kasih yang lembut itu. 我们要以那温柔的心来改变我们的心， Balut hatimu dengan kasih Kristus yang lembut itu untuk memimpin keluarga. 以上帝温柔的爱来改变我们的心，来带领我们的家庭。 Lemah lembut bukan berarti lemah atau kelemahan. 温柔意思不就是说我们很软弱一样？ Justru itu kekuatan diri seseorang. 这就是一个人的力量， Karena apa? Karena ada kasih Kristus di dalamnya. 因为有耶稣基督的爱。 Mari dengan kelemah lembutan yang kita pelajari dari Kristus. 从耶稣基督的温柔 Itulah yang sanggup melenturkan hati yang keras itu. 与温柔的心，它能够改变刚硬的心。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Siang hari ini Tuhan kami bersyukur untuk firman-Mu. Terkadang kami masih memiliki hati yang keras, tidak siap dibentuk oleh Tuhan. Hati kami belum melentur menghadapi segala masalah konflik di tengah keluarga kami. Biarlah pada siang hari ini kami belajar daripada Yakub. Sekeras apapun perlu dilembutkan. Hanya karena kasih karunia-Mu lah yang sanggup melembutkan kami. Melenturkan hati kami menghadapi situasi apapun di dalam keluarga. Khususnya para ayah, para papa. Kau berkati dengan hati yang lembut untuk terus memimpin keluarga dengan baik. Pakai mereka ya Tuhan. Tengah keras, di tengah ketegasan hidupnya. Tuhan pakai ada dibaluti dengan kelembutan kasih Kristus untuk mengasihi istri dan anak-anak. Ini doa kami Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin.